Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Yang dikasihi saudari Maslina Alias, seterusnya kepada tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada petang ini sekali lagi Allah terus memberi peluang, keizinan sebenarnya memilih kita untuk berada dalam suasana yang baik, kita mendengar perkara-perkara yang baik, dan insya-Allah mudah-mudahan apabila kita kerap kali mendengar perkara-perkara yang baik, kita akan dapat melaksanakan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebagai permulaan pada petang ini untuk kita bincangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai model mukmin profesional, ingin saya mengutip sebuah hadis yang panjang yang dinukilkan di dalam Ihya Ulumuddin, kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali, apabila membincangkan soal cinta, seorang Arab Badui dari pedalaman telah datang bertemu dengan Rasulullah. Dan Arab Badui ini selalunya mereka lebih vokal, mereka lebih berani bertanyakan soalan-soalan yang para sahabat di keliling Rasulullah segan nak bertanya, tetapi orang Arab Badui ini datang dari jauh dan mereka terus bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bila berlaku kiamat?" Kemudian Rasulullah terus menjawab soalan itu dengan satu soalan, apakah yang telah engkau buat untuk menghadapinya, ataupun apakah persiapan engkau untuk menghadapinya? Rasulullah bertanya lagi kepada orang Arab Badui itu. Orang Arab Badui itu menjawab betul semula. Dia kata, "Saya tidak menyediakannya dengan banyak solat, banyak ibadah," tetapi saya menyediakan dengan hati yang sangat cinta kepada engkau. Lantas Rasulullah menjawab, "Seseorang itu akan bersama di akhirat dengan orang yang dicintainya." Jadi ini soal cinta, Jadi apabila kita bercinta, kita kena pastikan bahawa orang yang kita cintai di dunia ialah orang yang baik, supaya kita akan bersama dengan orang baik di akhirat. Jadi siapakah manusia yang paling baik selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Justru kita betul-betul nak tanamkan dalam hati kita, kita nak cintai Rasulullah, supaya kita bersama dengan Rasulullah. Untuk kita bersama dengan Rasulullah, insya-Allah, Allahumma rzuqna, mudah-mudahan Allah rezekikan kita di syurga, maka kita kena tegakkan sunnahnya di dunia ini. Jadi mudah-mudahan kita jadikan Rasulullah sebagai ittiba kita, sebagai ikutan kita dalam semua aspek, dalam semua bidang. Insya-Allah kita akan dapat ketenangan di dunia ini dan kita akan bersama dengan Rasulullah di akhirat nanti, iaitu di dalam syurga, mudah-mudahan. Jadi di sinilah pentingnya kita meletakkan Rasulullah sebagai role model dalam konteks yang kita bincangkan pada petang ini, role model mukmin profesional. Pertama, memang telah ditegaskan oleh Allah secara bukti naklinya, dalil naklinya dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah tegaskan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya adalah bagimu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik. Ini penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ayat ini sering dibacakan, Itu secara dalil naklinya, dalil naklinya, Tetapi secara aklinya, dalam realitinya pun memang Rasulullah contoh ikutan yang amat baik, Kalau kita baca sirahnya, kita baca perjuangannya, maka kita di sana kita terserlah Rasulullah ialah contoh teladan yang holistik dan boleh dilihat secara multi-dimensi. Maksudnya daripada pelbagai sudut lah. Maksudnya siapa saja boleh belajar menteladani kehidupan Rasulullah. Siapa saja. Contohlah kita seorang miskin, Rasulullah pernah hidup sebagai seorang miskin. Pernah 3 hari dapur rumahnya tidak berasap. Bila baginda bertanya kepada isterinya, "Ada apa perkara nak makan, ada benda nak makan?" "Tak ada." Kita berpuasa. Jadi Rasulullah menghadapi kemiskinannya dengan kesabaran. Tapi uniknya Rasulullah pernah hidup sebagai seorang kaya juga. Rasulullah berjaya dalam perniagaannya. Rasulullah dapat ghanimah, harta rampasan perang, ada orang bagi hadiah yang banyak. Dan bagaimana pula Rasulullah syukur ketika menghadapi kekayaan. Jadi orang ataupun umat yang miskin, umat yang kaya boleh belajar dua-dua, menghadapi kemiskinan dengan kesabaran, menghadapi kekayaan dengan kesyukuran. Itulah kekayaan hati sebenarnya.
Begitu juga kalau kita orang bawah, kita orang kata orang yang marahin, orang kata buruh saja, kita macam mana nak teladan? So, boleh, sebab Rasulullah pernah jadi gembala kambing. Bagaimana Rasulullah pun menerima amanah daripada atasannya, iaitu Siti Khadijah sebelum menjadi isterinya lagi. Bagaimana Rasulullah amanah dan setia kepada atasannya, superiornya. Jadi kalau kita orang bawahan boleh belajar bagaimana Rasulullah taat kepada atasannya. Tetapi katalah kita bos, kita superior, ada bawah kita, subordinate kita, orang pengikut kita. Rasulullah pernah jadi jenderal tentera, jadi ketua kepada negara Islam Madinah. Bagaimana Rasulullah meratakan keadilannya pula kepada orang bawahan. Jadi atas ke kita, bawah ke kita, kita boleh belajar daripada Rasulullah ketaatan sebagai orang bawahan, keadilan di atas orang sebagai orang atasan. Ini penting. Begitu juga uniknya Rasulullah SAW. Rasulullah ditakdirkan hidup dalam pelbagai kondisi keadaan, menceburi pelbagai bidang. Jadi kalau kita tengok yang selalu kita dengar, Rasulullah menceburi dalam bidang perniagaan. Okey, kalau saya tanyakan masalah, kita berbual dengan para pendengar di luar sana, apa rahsia kejayaan Rasulullah dalam perniagaan? Mungkin kebanyakan kita kita akan kata memang betul Rasulullah tu jujur, amanah, ada integriti, tak tipu dan sebagainya. Tetapi kalau itu saja belum lengkap lagi. Rasulullah berjaya dalam perniagaannya sebagai entrepreneur ataupun sebagai usahawan yang berjaya kerana Rasulullah bukan saja amanah, tetapi Rasulullah SAW ada kepakaran dalam perniagaannya. Maksudnya profesional tadi, mukminnya dia amanah, tetapi dia profesional. Baginda seorang yang profesional. Contohnya kalau kita lihat, Rasulullah tahu tentang faktor transportation, pengangkutan. Ada ilmu tentang musim dingin diperlukan apa, musim panas perlukan apa, daripada Mekah nak pergi Syam. Rasulullah pakar dalam komunikasi, yang mana kita kata komunikasi dan interaksi ini yang sangat penting ketika kita berhadapan dengan pelanggan. Betul ya Mas? Kalau kita tengok pelanggan, bagaimana mereka dihargai, bagaimana suara mereka didengar, bagaimana kita belajar menjadi pendengar kepada klien kita. Jadi bagaimana Rasulullah kalau kita lihat, kalau Rasulullah SAW berdepan dengan seseorang yang tertentu, tiba-tiba dia dipanggil dari satu arah yang berbeza. Katalah dia sedang bercakap di hadapan, tiba-tiba ada orang lain memanggilnya di belakang ataupun di sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Diceritakan dalam hadis, Rasulullah tidak akan hanya memalingkan mukanya untuk melihat orang yang memanggilnya, tetapi Rasul akan memalingkan keseluruhan badannya untuk berdepan dengan orang yang memanggilnya. Jadi kalau kita jadi klien Mas, tentulah kita akan rasa dihargai, diberi perhatian. Dan memang manusia yang keperluan yang paling utama selain daripada makan minum, keperluan dihargai. Jadi itu ada pada Rasulullah, ada kepakarannya. Dan ketika Rasulullah diceritakan, ketika Rasulullah berhadapan dengan kelompok-kelompok manusia, katalah Rasulullah sedang berpidato, public speakingnya, ataupun Rasulullah sedang menghadapi dengan kumpulan usrah yang kecil-kecil, adalah 10 orang, adalah 50 orang, atau yang besar 200 orang, 2000 orang dan sebagainya. Setelah usai ataupun selesai majlis pertemuan dengan Rasulullah, masing-masing merasai mereka lah yang paling banyak diberi perhatian oleh Rasulullah. Katalah A pun merasa Rasulullah tengok dia, B pun merasa begitu, C pun. Kenapa? Apabila Rasulullah bercakap, Rasulullah ada perhubungan mata, ada contact eye. Jadi kita tahu bahawa mata adalah jendela bagi jiwa kita. Kalau kita dapat hubungan mata, kita akan dapat bentuk hubungan hati. Jadi itulah kehebatan Rasulullah. Jadi apabila Rasulullah berjaya dalam perniagaan, jangan dilihat aspek mukminnya saja, jujur, amanah, itu memang itu tak dapat dinafikan, tetapi Rasulullah ada kepakaran dalam perniagaan tadi. Jadi ada orang setengah kata, bagaimana you meniaga? Dululah kita selalu dengar, saya meniaga macam meniaga Nabi lah, macam meniaga Nabi. Kenapa meniaga Nabi? Meniaga Nabi itu macam tak untung sangat, tak rugi sangat. Itu satu yang persepsi yang kita. Padahal Rasulullah meniaga untung betul. Kadang lepas tu ada orang mengatakan bahawa kita dalam meniaga kita tak boleh jujur sangat. Kalau kita jujur sangat nanti kita ditipu. Jadi kita kena pandai tipu. Tapi Rasulullah SAW jujur. Jujur kita lihat Tetapi Rasulullah kenapa tak kena tipu? Di sinilah aspek profesional Rasulullah. Kalau kita tengok 4 sifat Mas, mari kita sama-sama ulang kaji ini pembelajaran tauhid kita. Apa sifat Rasulullah? Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, keempat fatana. Siddiq, benar, yang kedua amanah, yang ketiga deliver system, tabligh, penyampaian, sistem penyampaian Rasulullah, dan keempat ialah wisdom ataupun kebijaksanaan Rasulullah.
Aspek yang pertama, sifat yang pertama, sidik amanah ini pergi kepada mukmin Rasulullah. Manakala deliver ataupun tabligh ni, penyampaian Rasulullah, dan fatanah ialah aspek profesionalnya Rasulullah. Jadi Rasulullah amanah dalam perniagaan, tapi tak kena tipu kerana ada kebijaksanaan. Ini penting. Jadi kita kena lihat Rasulullah tu secara holistik. Jangan satu aspek saja. Sebab itu ada ungkapan dalam bahasa Inggeris, kata what you get is what you see. Apa yang kita dapat bergantung dengan apa yang kita lihat. Kita tak mungkin dapat sesuatu yang kita tak lihat. Jadi kita nak dapat menteladani Rasulullah, kita mesti melihat Rasulullah secara yang tepat, secara holistik, maksudnya multidimensi. Tadi kita lihat juga Rasulullah macam contoh Mas, seorang tokoh yang berjaya di peringkat mikro, berjaya di peringkat makro. Mikro ni kecil lah, keluarga, nukleus segala-galanya keluarga lah, dan makro ni memimpin negara, memimpin ummah dan sebagainya. Ada orang sekarang ni berjaya di peringkat makro tetapi gagal dalam peringkat mikro. Berjaya dia sebagai seorang tokoh usahawan yang hebat, tapi rumah tangga berantakan. Selalu kita dengar Mas, cabaran dunia moden hari inilah bagaimana nak imbangkan antara kehendak organisasi dengan kehendak family. Kadang-kadang orang tak seimbang situ. Tetapi Rasulullah tidak begitu. Sebagai sebelum kita buka talian Mas, kita tengok bagaimana satu majalah yang terkenal, majalah yang menjadi rujukan pakar-pakar ekonomi, majalah Fortune. Mereka pernah buat survey, pernah buat kajian dan buat data statistik di kalangan CEO yang bertaraf world class. CEO yang bertaraf world class. Bagaimana rumah tangga mereka? Mereka berjaya di peringkat yang besar. Company yang ada billion dollar asset, ribuan pekerja dan sebagainya, macam-macam gitu. Tetapi data menunjukkan, fakta menunjukkan hanya 10% saja daripada mereka yang tidak mengalami keruntuhan rumah tangga. 90% lagi runtuh rumah tangganya. Tapi tidak begitu kepada Rasulullah. Memang Rasulullah dijamin oleh Allah. Rasulullah berjaya di peringkat makro, di peringkat memimpin negara, ummah dan sebagainya. Dan Rasulullah adalah orang yang paling baik bersama keluarganya. Jadi tidak timbul kontradik di situ. Walaupun ramai isteri. Walaupun terhadap isterinya dan sebagainya. Kita macam sekarang ni, mungkin saya sebagai seorang penulis ataupun anda di luar sana sebagai pendengar ada profession masing-masing. Sebagai peniaga, mungkin anda nak dikenali sebagai korporat yang berjaya, penulis yang berjaya. Tetapi sebaliknya anak anda nak melihat apakah anda menjadi bapa yang berjaya. Isteri anda hanya melihat apakah dia seorang suami yang baik. Itu saja. Dia tak kira anda seorang korporat ke dan sebagainya. Jadi saya kira di sinilah yang kita kata Rasulullah adalah contoh mukmin profesional yang sangat unggul untuk kita teladani. Itu Dan juga mungkin ada persoalan daripada anda, boleh hubungi kami, talian kami 0362051500, iaitu topik kita Rasulullah sebagai model mukmin profesional. Itu 0362051500, ataupun yang nak menghantarkan SMS boleh typekan soalan, jarak mesej anda hantar ke 39111, dan juga anda yang nak bertanyakan melalui Facebook boleh ke ikim.fm. Tapi apa pun kita akan berehat seketika Ustaz, dan anda boleh hubungi kami selepas ini, talian kami 0362051500. Negeri Sembilan 102.7. Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, knowing our messenger. Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu says, after eating, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam read this dua: Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Praise be to Allah who fed us and gave us drink and made us Muslims. Narrated by Tirmizi. Kembali bersama di IKIM FM, pilihan utama anda masih lagi untuk segmen Mukmin Profesional, dan bersama dengan tamu kita yang bagi Ustaz Fahrul Muhammad Joy, kita bicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai model mukmin profesional. Jadi kita ada pemanggil ya Ustaz. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Puan Intan daripada Selayar. Silakan Puan. Okey, saya nak bertanya ni dengan Ustaz. Okey, kita bekerja, berjumpa dengan ramai orang lah ya. Okey, macam mana kita nak maintain positif? Sebab saya rasa macam saya sendiri, saya tak boleh nak maintain positif bila berada dalam golongan orang-orang yang negatif lah.
Kadang-kadang bila kita buat sesuatu tu, macam contohnya macam kita nak fulfill customer punya request, tapi ada satu grup yang merasakan yang apa yang saya buat tu macam lebih. Sebab itulah saya nak minta nasihat lah. Ya. Terima kasih. Saya respon terus kepada soalan yang diberikan oleh Puan Intan. Puan Intan. Pertamanya saya mulakan dengan satu analogi dulu. Kalau kita tengok beza antara ikan dengan kambing, lembu dan juga kerbau. Kita tengok ada pepatah Melayu katakan kalau masuk kandang kambing mengembek. Masuk kandang lembu mengembok, kena kembang menguak dan sebagainya. Jadi itu ikut suasana lah macam mana. Tetapi kita tak nak jadi kambing, kita tak nak jadi lembu, kita tak nak jadi kerbau, tapi kita nak jadi ikan. Ikan walaupun air laut masin, tetapi isi ikan tidak masin. Dia maintain, dia tidak dicorakkan oleh suasana. Tetapi anehnya ikan yang duduk di tengah laut, yang dengan berjuta-juta tan garam tu, dia tak masin, dia tak masin isinya. Tetapi ikan yang sama kita bawa naik ke darat. Kemudian kita siang, kita letakkan setitik garam aja ataupun setitik garam aja dah jadi masin. Jadi apa bezanya ikan yang di laut tadi dengan ikan di darat? Dia tengah-tengah laut banyak garam, dia tak masin, tapi di darat dia sikit aja dia dah masin, walaupun sekejap. Apa bezanya antara ikan di laut dengan ikan di darat? Bezanya satu je, ikan di darat telah mati, ikan di laut masih hidup. Jadi analoginya begini, manusia ni kalau hatinya hidup, InsyaAllah dia ada kekuatan untuk tidak dicorakkan oleh suasana. Tetapi kalau hatinya mati, dia tidak akan ada kekuatan. Malah dia akan dicorakkan oleh suasana. Jadi apakah yang menghidupkan hati kita? Ini penting. Hati adalah raja dalam kerajaan diri kita. Jadi orang boleh tawan semua, tapi orang tak boleh tawan hati kita, kecuali kita yang memberinya. Kita yang membuka laluan. Jadi hati itu hidup. Yang pertama, zikir lah. Kita zikir yang utama ialah solat. Sebab itu orang kata beza antara orang yang ingat Allah dengan orang yang lupa Allah seperti orang yang mati dan hidup. Jadi itu yang saya nak bagi tahu. Jadi ini sebagai satu analogi. Cuma tadi saya bawa kepada dunia contemporary sekarang. Kita berdepan dengan klien, ada klien yang positif, ada yang macam mana nak kekal ceria. Yang pertama saya nak bagi tahu bahawa keceriaan ialah prasyarat untuk kita menghasilkan satu kerja secara yang berkualiti. Kalau kita tak ceria, jangan harap kerja kita tidak akan kualiti, tidak akan ada kualiti. Jadi bagaimana kita nak kekal ceria? Sebab orang ceria ni kalau ikut hujah saintifiknya, dia akan keluarkan hormon endorfin, hormon yang bagi semua sel-sel otak dia, semua dalam badan dia bergerak cergas, ada idea, ada macam-macam, dia boleh bekerja dengan efektif dan efisien, bertenaga kalau hormon tu keluar. Tetapi kalau dia tak ceria, hormon yang sebaliknya dia keluar, namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ni menyebabkan fikiran kita sembuh, perasaan kita kusut dan sebagainya, kita tak ini. Jadi yang paling penting ialah ceria. Jadi bagaimana kita nak ceria? Ini ambil ungkapan ini kalau boleh Puan Intan, memberi lebih gembira daripada menerima. Itu dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita nak gembira, kita kena banyak memberi. Memberi apa? Jangan hadkan memberi itu hanya kepada memberi duit. Memberi itu tidak semestinya wang, tetapi memberi senyuman, memberi pertolongan, sekurang-kurangnya memberi doa dan sebagainya. Hidup kita kena memberi. Okey, kita ada dua bentuk senyum, Mas. Senyum kerana kita gembira. Satu, itu biasa. Kita jumpa satu yang melucukan kita, satu gembira, kita senyum. Itu senyum yang biasa. Tapi senyum yang luar biasa ialah senyum kerana nak menggembirakan orang. Itu yang dikaitkan dengan iman dan sedekah. Senyum yang ada kaitan dengan iman dan sedekah. Kita tak ada apa-apa, kita nak gembirakan orang lain. Tetapi sebenarnya hanya apabila kita mula memberi, waktu itu kita akan mula ceria. Kita akan kedekut, kita senyum. Kalau kita nak senyum, kita senyum saja walaupun kita tak gembira waktu tu, tapi kita mula senyum di luar, dia akan meresap ke dalam. Sebab kita punya mekanisme tubuh, dia tidak akan ada kontradik. Kalau di luar dia begitu, di dalam dia begitu. Jadi yang di dalam boleh mengubah yang luar, luar boleh mengubah yang dalam. Jadi pentingnya kita cuba buat itu. Jadi
bila berdepan dengan klien tadi, saya kira kita tak kira apa klien kita, suasana yang dihadapi oleh klien kita. Yang pertama, kita nak memberi yang terbaik. Dan orang yang berjaya, saya ingin memetik apa yang selalu dikatakan oleh Prof. Muhaya dalam inilah kehidupan, nilai kehidupan. Orang yang bergerak dari orang yang bertindak daripada dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi soalnya perubahan kita, keceriaan kita yang akan menceriakan orang lain. Bukan orang lain yang kawal kita. Jadi kita ni dalam bahasa yang biasanya, akan kita tengok TV kan ada remote control kan. Kita nak pastikan remote control kehidupan kita berada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Tapi kalau orang lain kontrol susah kita, dia tekan remote duka, kita pun kita tekan marah, kita jadi marah. Tetapi remote kita di tangan kita. Ini orang yang proaktif. Dan inilah sifat mukmin profesional. Rasulullah adalah seorang yang proaktif. Walaupun dibaling batu oleh penduduk Taif, walaupun kafir Quraisy macam ni, tetapi Rasulullah tetap positif. Kerana apa? Hati Rasulullah hidup dengan Allah. Sebab itu cuba dengar ungkapan ini, kita kena akrab dengan manusia untuk mengetahui masalahnya. Tetapi kita kena akrab dengan Allah untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita kena ada dua, kita akrab dengan manusia untuk tahu apa problem mereka. Tetapi tak cukup sekadar itu. Kita kena akrab dengan Allah untuk membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Itu. Dan kita ada pemanggil lagi. Anda yang lain boleh terus hubungi kami 0362051500, dan juga mungkin kita boleh jawab satu Facebook lah dari Syarifah Syifa, katanya nilai-nilai murni dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diterapkan dalam diri rakyat dan pemimpin zaman sekarang, barulah Islam itu dipandang tinggi oleh golongan bukan Islam. Minta pandangan. Sebenarnya kalau kita lihat ada dua golongan yang sangat kritikal seperti mana yang kita bincangkan pada minggu-minggu yang lalu. Saya amat berterima kasih kerana pemanggil-pemanggil saya yang dalam rancangan ini, pemanggil-pemanggil dalam rancangan ini, kebanyakan mereka yang berilmu. Mereka bukan saja setuju dengan input-input yang kita berikan, tetapi mereka melihat dari sisi yang lain. Dalam perbincangan kita yang lepas, kita tahu ada dua golongan. Yang kalau baik golongan itu, baiklah rakyat, iaitu ulama dan umara. Jadi ada 3 U tadi. Pertama ulama, yang kedua umara, yang ketiga ummah. Jadi kalau ulama memang menjadi pewaris kepada Rasulullah, pewaris kepada Nabi, mereka takutkan Allah. Ulama yang tak cinta pada dunia, yang takutkan Allah, yang betul-betul cintakan akhirat, mereka dapat memberi nasihat yang baik kepada umara, pemimpin. Dan pemimpin yang takut kepada Allah, mereka akan menjaga amanah. Mereka buat secara integriti. Mereka merasakan jawatan bukan satu anugerah. Sebaliknya jawatan itu satu amanah. Bila kita kata jawatan satu anugerah, kita nak mendapat, how to get. Tetapi apabila kita fikir jawatan itu satu amanah, kita fikir how to give, untuk memberi kepada rakyat. Jadi pemimpin yang baik dalam hadis banyak juga ialah pemimpin yang menjadi khadam kepada ummahnya, kepada umat, menjadi hamba kepada rakyat. Mereka bukan, kalau kita lihat pemimpin lebih mudah turun ke bawah daripada rakyat nak naik ke atas menceritakan masalah kepada pemimpin. Sebagai contoh dalam hukum fizik, satu benda di atas lebih mudah turun ke bawah daripada benda di bawah nak dibawa naik ke atas. Contohnya Mas, turun tangga lebih mudah daripada naik tangga. Artinya apa? Pemimpin yang di atas lebih mudah untuk turun ke bawah. Turun ke bawah, melihat, merasai apa masalah rakyat, daripada rakyat nak menceritakan apa masalah mereka kepada pemimpin. Sebab itu pemimpin mesti menyayangi. Sebab itu Rasulullah SAW, antara sebab Rasulullah boleh memimpin dengan baik, sifat mukminnya ialah dia Raufur Rahim. Dia sangat sayang, sangat berkasih sayang. Sebab itu ada ungkapan yang mengatakan kita boleh menyayangi tanpa memimpin, tapi kita tidak boleh memimpin tanpa menyayangi. Jadi Rasulullah menyayangi sangat. Jadi apa tanda seorang pemimpin menyayangi rakyatnya? Simple. The first duty of love is to hear. Tugas cinta ataupun tugas kasih sayang pertama ialah menjadi pendengar. Jadi pemimpin untuk dengar, telinga dia mesti ada bisikan rakyatnya. Dan pemimpin yang hebat, dia boleh mendengar
sesuatu yang tidak diperdengarkan oleh rakyatnya. Artinya dia tahu dah keadaan macam ni, oh rakyat menderita, oh sekarang ni masalah rakyat macam ni. Sebab itu ada ungkapan yang selalu kita dengar juga dalam tulisan dan sebagainya, dengarlah bisikan. Kalau kita tak dengar bisikan, kita terpaksa mendengar jeritan. Jadi pemimpin mesti selalu berada bersama dengan rakyatnya. Sebab itu pemimpin dia kena kuat hablum minallah dan kuat hablum minannas. Akrab dengan Allah untuk menyelesaikan masalah manusia, akrab dengan manusia untuk mengetahui masalahnya. Sebab itu kata Saidina Umar, setelah dilantik menjadi pemimpin, dia kata apa? Aku tak boleh tidur pada siang hari takut masalah rakyat tak selesai. Dan aku takut tidur pada malam hari kerana aku takut urusanku dengan Allah tak selesai. Jadi ini umara yang dapat nasihat daripada ulama tadi. Dan bila umara baik, rakyat akan baik. Sebab pemimpin yang sudah dilihat, sebab saya katakan mata lebih dipercayai daripada telinga. Apabila pemimpin dapat walk your talk, maksudnya dia dapat bersikap dengan selaras dengan apa yang dia cakap, jadi rakyat waktu tu akan bagi hati lah. Tak payah nak cakap panjang-panjang lagi. Dia tengok macam zaman dalam perang Khandaq ketika menggali parit. Rasulullah pun menggali juga. Dan mereka dalam keadaan lapar, sahabat lapar. Ada para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami terlalu lapar. Rasulullah tak cakap banyak. Rasulullah buka jubahnya dan dia tengok batu yang telah diikat pada perut Rasul untuk menahan lapar. Jadi apa lagi yang tak oleh pengikut kalau melihat rakyat apabila melihat pemimpin yang begini. Jadi saya kira memang benar apa yang dikatakan oleh Sharifah Syifa tadi, bahawa nilai murni dalam diri Rasulullah tu mesti dipakai menjadi pakaian kepada 3 golongan tadi, ulama, umara dan juga umat. Dan juga kita ada pemanggil lagi ya Ustaz ya. Hello, Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum Hakim. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Ya, Jamalia daripada Kota Kinabalu. Silakan Puan Jamalia ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very interesting topic Ustaz. Very good input this evening. Nak balik rumah ni. Ustaz, saya nak tanya lah sebagai ni, sebagai saya bekerja sebagai pensyarah ni. Macam mana saya nak jadi profesional dalam tugas saya, but at the same time saya kalau boleh nak kuranglah marah kepada saya punya pelajar. So, saya belajar di kolej ni kan, student dengan malas hantar assignmentnya, dengan ni lambat datang kelas. So I have this few things, saya punya kelas tak jalan on time, dan alasan yang pelbagai. I think this is problem lah nowadays Ustaz. Kalau boleh lah bagi input kan, macam mana saya boleh bersikap profesional lah dalam ni. So kalau saya fikir saya nak marah kan, I don't think it's enough time just for 2 hours just to lecture them on this lah. Okay, baik, terima kasih. Thank you. Thank you Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Macam mana mungkin kita respon dulu kepada Puan Jamalia daripada KK. Jauh ni. Saya kira ini seorang pensyarah yang prihatin. Kita ucapkan tahniah dulu bagaimana nak jadi seorang pensyarah yang mukmin sekaligus pada masa yang sama nak jadi profesional. Dan apa yang ditonjolkan tadi ialah soal marah Sebelum saya menjawab soalan tu, kita tengok Saidina Ali Kalau kita Saidina Ali satu ketika dia berperang dengan tentera Yahudi tentera Yahudi. Dan satu ketika tentera Yahudi itu sudah tersepit dan dengan pedangnya dia nak pancung kepada Yahudi itu, orang Yahudi itu ludah muka dia. Bila ludah muka dia, terus dia letakkan pedang. Dia letak pedang. Jadi orang Yahudi itu hairanlah, kenapa tiba-tiba tadi nak bunuh sangat tapi kena ludah tak berhenti. Jadi apa jawab Saidina Ali? Dia kata, ketika tadi aku marah kerana Allah. Kerana dia melihat sebagai musuh Allah yang menentang agama Islam kan. Tapi apabila dia ludah, dia marah kerana personal sakit hati. Jadi dia boleh membezakan di saat yang begitu genting, dia boleh membezakan marah dia tadi Ini seorang profesional. Saidina Ali adalah seorang profesional. Dia tidak take personal, tetapi dia profesional Jadi kalau marah tadi oleh kerana Islam, kerana hukum dan sebagainya, dia kena marah. Tetapi apabila soal personal, dia berhenti, dia tak boleh marah dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita dalam kehidupan kita sebaliknya. Bila Islam dicerca, kalau agama dipermainkan, kita diam. Tapi kalau kita kata, orang kata
badan kamu tak elok lah, pakaian fashion kamu tak kena, tiba-tiba kita melenting ya. Yang personal kita jadi marah, yang sepatutnya kita marah kita tak marah. Jadi sebab itu dalam bab ghadab ataupun dalam bab marah ni, dia ada yang dikatakan professional kazimul ghaiz. Maksudnya kita boleh menguruskan marah kita. Kita tak boleh tak ada marah terus. Ya, nanti kita jadi jumud, jadi dayus. Tak profesional. Jadi dayus. Tak boleh. Sebab marah adalah fitrah. Marah itu macam saya katakan dulu ialah api di dapur hatimu. Api kan. Kita perlukan api untuk masak. Mendidih. Tetapi kalau terlalu dia hangus. Tak ada, tak masak, mentah ya. Jadi kita perlu kan. Sebab itu semangat jihad itu adalah datang daripada rasa marah yang profesional. Marah yang terkawal kerana Allah. Jadi begitu juga tadi saya tengok Puan Jamaliah ya. Jadi dia marah ya, tapi rasa tu dah betul lah. Rasa dia marah kepada pelajar yang tak ikut jadual, yang tak siapkan assignment, yang macam-macam tak datang kelas dan sebagainya. Seorang pensyarah benar dia perlu marah. Tetapi bagaimana dia nak menguruskan marahnya? Orang kata ya, manage your anger ya, macam mana kita nak manage kita punya anger. Okey. Yang pertama kita kena marah secara profesional. Kita panggil orang tu ya, kita kawal intonasi kita ya. Intonasi kita bila kita marah selalunya intonasi kita selalu pitching kita tinggi ya. Jadi bila tinggi ya, jadi orang tak dapat dah kita. Kita tenang tetapi kita nyatakan ya. Kalau kita tengok dalam anger management ni ada ilmu-ilmunya. Gunakan bahasa kita, bukan dia ya. Kita rasa tak kenalah apa yang awak buat gini-gini. Itu teknik kita marah ya. Tapi itu soal teknikal. Soalnya soal hati kita ya. Jadi kalau kita marah kerana Allah, insya-Allah Allah akan bagi panduan kepada kita. Bagaimana kita nak marah secara yang baik ya, dan sebagainya. Kalau kita ikhlas, kita tak perlu bolak-balik. Orang ikhlas ni terus je ya, dia kata. Tapi kalau kita tak ikhlas yang susah ya, nak cari bahasa ni kita pusing-pusing dan sebagainya. Jadi pertama ya, kita kena belajar teknik-teknik untuk menghadapi marah. Yang kedua ya, kita sebenarnya marah tak pernah menyelesaikan masalah. Marah yang keterlaluan tak pernah menyelesaikan masalah ya. Tapi apa yang boleh menyelesaikan masalah ialah apabila kita berdepan dengan seorang yang kita nak marahkan ya, kita lebih konstruktif. Maksudnya ada butirannya ya. Yang saya tak marah, saya marah awak kerana ini. Sebabnya ini. Penyelesaiannya ini dan sebagainya. Kita kena itu. Tapi yang paling penting sekali ialah kita jangan terpa terus waktu kita marah. Jangan pergi ya. Sebab itu orang kata kalau kita nak bagi nasihat pun tunggu cool down dulu. Cool down dulu. Pause kejap, tamak nina. Sebab tu dalam Islam ni diajar tak nak tamak nina. Bukan saja dalam solat, dalam kehidupan. Bila kita nak marah, tunggu dulu. Tunggu bila kita dah boleh tenang, baru kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Itu yang katakan marah secara profesional yang marah dan sebagainya. Itu pun lagi pun marah kita pun dah kurang masa tu ya. Dia tak adalah orang kata secara marah tu jadi personal ya. Begitu juga bila kita nak rotan anak ya. Bila kita rotan, ada anak yang buat salah masa tu, terus kita rotan. Itu emotional. Emotional tak akan selesai masalah. Tetapi kita nak hukum dia, kita tunggu. Okey, kita bagikan secara resmi ya. Nak rotan lepas solat. Kita kata macam tu. Masuk waktu tu kita dah nampak bahawa rotan itu bukan dalam bentuk hukuman tetapi dalam bentuk didikan. Waktu tu kita tahu tempat mana yang kita nak rotan. Tak boleh rotan di muka dia ni. Kita tempat yang tu. Dalam Islam boleh merotan atas dasar marah, tetapi marah yang tadi profesional tadi. Kita tahu dekat mana nak rotan, bila nak rotan, atas kesalahan apa dan sebagainya. Jadi insya-Allah lah saya yakin Puan Jamaliah boleh ya. Kata, baik. Mungkin kita ambil satu lagi lah. Ini ada soalan dari Facebook ya, ni menarik juga dari Adin ya. Seharusnya kita semua perlu memainkan peranan untuk menyemai nilai-nilai murni yang dinyatakan ya, apa kita bincangkan hari ini berkenaan dengan Rasulullah sebagai model mukmin profesional. Kerana ramai orang sekarang hanya ada keinginan nak mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mempraktikkannya. Okeylah tu Ustaz ya. Semangat tu ada. Sebab itu kita yang paling penting yang kita kena ya, keinginan tu pun dah satu yang baik. Keinginan ya. Ada setengah orang tak ada ingin langsung. Dia dingin ya. Jadi keinginan tu pun satu hidayah juga daripada Allah ya. Tapi keinginan tu tak cukup sekali itu, tapi mesti kepada
perbuatan, kepada perbuatan kita, Jadi macam mana keinginan dia kata. Yang pertama apa saja mesti bermula dengan ilmu. Kita mesti bermula dengan ilmu. Ilmu tu imam, amal itu makmum. Kita kena dengar selalu benda-benda yang baik. Dia sekarang ni kalau kita nak berubah, selalu dedahkan tempat yang baik, perkara-perkara yang baik, baca perkara yang baik, dengar perkara yang baik, makan benda yang baik, bergaul dengan orang baik, ikut program yang baik. Sebab apa? Minda kita ada dua, minda sedar dengan minda segar. Minda sedar ni conscious mind kita. Tetapi minda segar kita yang ada lebih kekuatan ialah subconscious mind kita. Jadi subconscious mind ini ialah berdasarkan macam mana kita nak tackle, kita tackle berulang-ulang kali secara to be. Sebab itu kita duduk dalam majlis ilmu. Okey, dulu kita dengar dah tentang solat, tapi sekarang dengar. Mungkin lagi. Dulu dengar tapi tak amal. Sekarang Allah izinkan kita dengar supaya kita amal. Dah solat dah, kenapa dengar lagi tentang solat? Mungkin kita dah solat tapi belum sempurna. Jadi sekarang ni Allah minta kita dengar lagi untuk sempurnakan. Okey, dengar lagi, dah sempurna dah amal. Rasa-rasa macam tu. Belum lagi, sebab kita belum sampaikan ataupun belum kita perjuangkan. Jadi sebab itu berulang kali ini penting. Repetition is mother of knowledge. Pengulangan adalah ibu kepada pengetahuan. Sebab apabila kita tackle solat kebaikan, sebab itu kita kena dengar selalu benda-benda yang baik. Bila kita dengar benda yang baik, dia baru masuk ke hati kita. Mula-mula di akal kita hanya tahu, bukan mahu. Itu tahu, mahu. Sebab itu kadang-kadang orang belajar pengetahuan agama Islam, dapat A1 pengetahuan, tapi bukan kemahuan. Dia tahu A1 tapi dia tak solat. Sebab untuk memindahkan ilmu kepada akal, ini perlukan mu'alim, orang yang mengajar. Tetapi untuk memindahkan ilmu ke dalam hati hingga dia membentuk keyakinan yang melahirkan amalan, dia perlukan murabbi, dia perlukan didikan. Jadi sebab itu kaedah pendidikan yang berjaya ialah bukan mengajar tetapi mengajak. Contohnya kita terangkan rukun iman, rukun Islam begitu saja, sebatas otak kiri, dia pindah kepada kertas peperiksaan. Tetapi bagaimana kita ajak dia. Jadi sekarang ni kalau kita nak mendidik orang, tapi kalau kita nak mendidik diri, kena paksa diri kita. Sebab amalan-amalan yang baik ni pada mulanya memang kita tak suka. Jadi kita kena struggle, no pain no gain. Memang gitu. Itu memang aturan dia, Itu memang aturan. Sebagai contohlah, saya buat contoh perumpamaan, kalau halaman di rumah kita biarkan, tak mungkin tumbuh keledainya. Dia tumbuh ini. Jadi kita perlu bersusah payah untuk buat satu yang baik. Jadi ada 4 peringkat maksudnya sebagai akhirnya, benda yang baik ni. Pertama, mula-mula kita rasa bila nak ke arah kebaikan, kita tak berapa suka, tak berapa seleksa. Dalam bahasa orang putih, outward sikit. Susah dan sebagainya. Susah sangat. Nak mula bangun subuh, nak pergi ke majlis ilmu, susah sangat. Sebab dia bertentangan dengan hawa nafsu kita. Tapi peringkat yang pertama ni kita lawan. Dia naik tahap yang kedua, iaitu yang susah-susah tu Allah bisa, tegal, biasa. Tahap yang kedua, biasa. Kita buat biasa. Biasa tu belum ada kemanisan, tetapi biasa dah. Contohnya, kalau kita sebelum tidur, kita mesti solat isyak. Kan? Kalau tak solat isyak, tak boleh tidur. Ataupun kita subuh, kita kena bangun. Kalau kita nak tidur lagi, tak boleh. Kena azan tu, itu biasa. Macam pakai tudung, tutup aurat kan, dan sebagainya. Kita tak boleh dah. Keluar rumah, hujan pun, tak ada siapa pun, pakai juga. Sebab dah biasa. Kita buat biasa-biasa. Tahap ketiga. Yang ini bagus, tahap yang mana dah ada rasa halawah, rasa manis. Apa yang kita buat tu, dah rasa manis, dah rasa suka, dah seronok. Jangan kata, bila orang, kalau kita tengok kisah para sahabat dan sebagainya, mereka beribadah bukan saja I have to pray, tapi I need to pray. Dia suka sangat, rasa manis sangat dalam solat. Ini tahap ketiga. Dan bila dia buat lagi sampai ke tahap yang keempat, dia menjadi pejuang kepada perkara yang baik. Jadi kita di tahap mana? Kita mungkin di tahap nombor 1, susah tu nak pergi ke biasa. Itu yang dikata tahap mujahadah. Mujahadah itu apa? Mujahadah itu kita buat suatu perkara yang kita perlu buat, walaupun kita tak suka buat. Dalam hidup ni ada dua, ada perkara yang kita perlu buat, ada perkara yang kita suka buat. Malangnya perkara yang kita perlu buat, lalunya kita tak suka buat. Jadi apabila kita mujahadah, kita lawan nafsu kita untuk buat perkara yang kita perlu buat walaupun kita tak suka, insya-Allah pergi tahap biasa, biasa pergi tahap yang manis pergi ke tahap pejuang. Kita harap begitulah, insya-Allah. Mudah-mudahan begitulah Mas, yang kita pesan kepada
Adin tadi, ya. Jadi kita kena praktikkan. Tak ada jalan singkat, no shortcut. Ya. Itu dia, terpaksa melawan hawa nafsu. Tak boleh kita baca buku jadi baik, dengar ceramah jadi baik. Tak. Untuk mendapat ubat, orang boleh bagi ubat. Tapi untuk merasai kepahitan ubat, keperitan berpantang, itu kita kena tempuh sendiri. Dan sebenarnya banyak lagi nak tanyakan kepada bagi Ustaz